Iman ialah cahaya tersimpan di hati sanubari manusia, bahawa Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, tiada yang lain melainkan Dia, berasa diri hamba padanya dalam setiap detik dan masa, taat segala suruhannya, tinggal segala larangannya. Iman menjadi benteng, iman menjadi benteng yang ampuh daripada dosa dan maksiat yang keruh. Kerana iman, insan pun kembali ke jalannya, bertaubat daripada segala dosa, meniti jalan lurus penuh keinsafan. Iman ialah cahaya yang terus menerangi hati dan jiwa, hingga hati ini terang benderang seperti bintang yang bergemerlapan, menjadi panduan hidup yang hakiki menuju redha ilahi. Nukilan Abi, petikan dari buku teks KSSM Mata Pelajaran Aliran Kemahiran di bahagian laman Nurani, muka surat 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kasih sayang daripada Ustazah Una. Sebentar tadi, anak-anak pelajar di luar sana telah melihat Ustazah bersajak. Boleh terima tak sajak Ustazah tu? Ustazah harap boleh terimalah ya. Yang paling penting, faham apa yang Ustazah hendak sampaikan. Sebenarnya, Ustazah nak bagi perkongsian pada kali ini, pembelajaran pada kali ini berkaitan dengan pelajaran 3, iaitu bidang akidah, tajuk bahagian unit 1, iaitu konsep iman. Apa itu iman, anak-anak? Okey, mari kita lihat pengertian iman. Pengertian iman ialah membenarkan dengan hati. Contohnya seperti kita meyakini, kita percaya bahawa Allah itu wujud. Kita yakin bahawa Allah itu berkuasa, Allah yang mencipta segala alam ini dan sebagainya. Kemudian kita mengakui dengan lisan. Okey, apa contoh mengakui dengan lisan itu? Ialah setelah kita membenarkan di hati, kita mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya ialah mengamalkan dengan perbuatan. Setelah kita benarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, apa bukti menunjukkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya, seperti menunaikan solat fardu, berpuasa dan sebagainya. Isi penting yang seterusnya ialah faktor seseorang iman itu bertambah. Faktor yang pertama ialah mendalami ilmu agama berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan hari akhirat. Yang kedua, berfikir tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ciptaannya, melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, keajaiban yang berlaku di alam ini. Yang ketiga, melalui amalan, maksudnya melakukan amal soleh yang menghampirkan kita kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Yang keempat, melakukan amalan kebajikan sesama manusia seperti bersedekah, membantu orang yang dalam kesusahan dan sebagainya. Yang kelima ialah memilih sahabat yang baik. Memilih sahabat yang baik. Kita perlu memilih sahabat yang baik. Bukan mau pilih-pilih, suka-suka hati pilih, tapi kita perlu berada dalam kelompok yang baik supaya kita pun mendapat aura yang positif. Okey anak-anak, boleh ikut? Seterusnya penting yang ketiga, iaitu faktor seseorang itu imannya boleh berkurang. Kenapa imannya boleh berkurang? Okey, kita lihat. Antaranya ialah jahil dalam ilmu agama, terutamanya fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Apa itu fardu kifayah, anak-anak pelajar? Fardu ain tu contohnya seperti kita jahil dalam menunaikan solat fardu, itu contohlah.
Manakala ilmu fardu kifayah itu pula ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebahagian umat Islam yang akan memberi faedah kepada manusia dan alam ini, seperti ilmu perubatan dan ilmu pertanian. Okey, yang kedua, rangsangan hawa nafsu. Kerana nafsu sentiasa mengajak kita untuk melakukan kejahatan. Jadi kita kena kawal nafsu tu. Kalau ikut, memang akan membuatkan iman kita berkurang. Yang ketiga, lalai daripada melakukan kewajipan terhadap Allah SWT. Melengah-lengahkan waktu solat, lara dengan benda-benda hiburan, sehingga melupakan perkara yang wajib yang perlu kita laksanakan. Okey. Yang keempat, sering melakukan dosa dan maksiat kerana terpengaruh dengan hasutan syaitan. Contohnya berzina dan sebagainya. Yang kelima, pengaruh rakan sebaya yang mengajak melakukan maksiat. Jadi kita tergoda, terikut. Jadi kalau boleh elakkanlah perkara-perkara ini yang boleh mengurangkan iman seseorang. Okey, anak-anak pelajar, sebagai peringatan kepada ustazah juga dan kepada anda juga semua, sama-samalah kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan iman kita berkurang. Okey, isi penting yang seterusnya ialah kepentingan iman dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Apa penting? Kenapa pentingnya ada iman? Apa akan berlaku sekiranya seseorang itu tidak mempunyai iman dalam diri mereka? Sudah tentulah, kan anak-anak, bila ada iman, kepentingan iman ni ialah dia menjadi benteng diri daripada melakukan maksiat dan terjebak dengan gejala sosial. Sebagai benteng diri kita. Okey? Kemudian yang kedua ialah menjauhkan diri daripada sifat keji dan hina. Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada jiwa manusia menghadapi cabaran dalam hidup. Dalam perjalanan hidup kita ni macam-macam cabaran. Maksudnya cabaran yang kita tidak duga. Jadi kadang-kadang desakan hidup tu menyebabkan kita kadang-kadang sampai terjual iman kita. Maksudnya contohnya mungkin desakan hidup, kemiskinan dan sebagainya, sampai kita gadai maruah iman kita jadi pelacur dan sebagainya. Jadi itu, jadi bila ada iman, dia dapat mengawal dapat mengawal perasaan ingin melakukan perkara yang tidak sewajarnya. Seterusnya, mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan ajaran sesat. Ini penting ni sangat. Bila terpengaruh dengan ajaran sesat, confirm lah terbatalnya iman. Jadi penting untuk kita tahu beza, okey, mana yang betul, mana yang salah, yang hak dan yang batil. Seterusnya, yang kelima ialah memberikan ketenangan kepada jiwa manusia. Okey, boleh ikut anak-anak setakat ini pembelajaran yang kita bincang tadi? Boleh ya? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maksudnya iaitu orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami daripada azab neraka. InsyaAllah di video ini juga Ustazah ada sertakan beberapa soalan penilaian untuk sebagai ujian penilaian kepada anak-anak yang telah mempelajari topik ini. Anak-anak pelajar boleh rujuk nanti jawapan, skema jawapan di bahagian description video ini ya.
Alhamdulillah, sampai di sini dahulu perbincangan kita berkaitan dengan unit 1 konsep iman. Insya-Allah akan ada sambungan video yang seterusnya berkaitan dengan bidang akidah untuk unit 2. Jadi, jangan lupa like, share dan komen serta subscribe channel Ustazah, channel Una, Pendidikan Islam dan Kehidupan, dan tekan butang notification bagi mendapatkan video-video terkini daripada Ustazah Una. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.